Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بيسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجى من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sejemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ni. Allah pilih kita semua untuk berada dalam suasana ketaatan, untuk duduk di dalam raudhah min riyadil jannah, taman-taman syurga. Kita duduk dalam taman syurga ni jemaah sekalian, seumpama kita duduk dalam syurga. Kerana taman dinisbahkan di dalam, kalau laman tu di luar. Dan majlis ilmu ni memang Nabi SAW isbatkan kepada raudhah, ini taman syurga sebagaimana kita faham di Masjid Nabawi, raudhah yang mana semua nak masuk. Antara makam Nabi SAW dan mihrab Nabi itu berebut nak masuk. Dan yang mana dimaklumkan yang terbaru ini nak masuk hanya setahun sekali, ataupun setahun sekali masuk. Pada tahun ini pergi umrah 3, 4, 5 kali masuk sekali. Tapi kalau pakai visa turis lah, kalau pakai visa umrah itu lain kira pula. Namun biasa kebanyakan ambil visa turis sebab dia punya expiry date dia panjang. Jadi kita boleh pergi ulang lagi. Tapi nak bagi tahu dia susah nak masuk taman syurga. Apatah lagi nak masuk syurga, lagi susah. Masuk taman syurga tu Allah dah disebahkan kat sana. Dalam banyak-banyak undang-undang yang masih melekat setelah habisnya pasca Covid di hari, undang-undang yang masih dikekalkan di raudhah lah. Masuk kena guna apps. Dulu tak masuk tau kan. Sebelum Covid tak ada tu. Dulu sebelum Covid masuk kita main nombor lagi. Get set go kata dia tu. Kumpul lah, buka kali, seru, hantar. Tapi sekarang dah. Sekarang tunjuk mana apps. Kena booking. Tapi canggih lah apps kan, boleh cater untuk milion punya orang. Canggih musuh dia panggil. Kita dah fikir kenapa lah masih dikekalkan. Dan nak pula nak ayai zaman ni kat patut je bagilah. Macam tu lah. Mana nak kiamat ni bagilah. Nak kira apa. Rupanya memang sekalian nak bagi kita sedar dan faham. Bila kita renung minta tunjuk kepada Allah. Dia kalau pergi sana memang sekalian pergi umrah kan, pergi Haramain ni,
minta hikmah. Ilmu, amal kita senang dapat. Beramal memang sah-sah lah, ganjaran berganda-ganda. Ilmu, macam-macam ilmu kita dapat kat sana, mutawih cerita sirah tu, cerita kisah ni. Tapi satu benda yang kita kena minta, hikmah. Isra' Mi'raj ni nak sampai ni, nanti tengok apa yang dimasukkan dalam dada Nabi. Ilmu dan hikmah. Ilmah wa hikmah. Dan sudah pasti hikmah berserta ilmu. Berserta ilmu. Tanpa ilmu tak ada hikmah. Hikmah ni apa? Kebijaksanaan. Faham kita lebih dalam, yang membawa kita kepada kenikmatan, kepada suatu amalan. Contoh, dapat hikmah solat, maka kita akan jaga solat. Dapat hikmah datang masjid, imarahkan masjid. Semua orang tahu ilmu datang masjid, tapi hikmah belum tentu tahu. Hikmah duduk majlis ilmu, semua orang tahu, malah tahu majlis ilmu, tapi hikmah tu belum tentu tahu. Jadi kat sana minta tempat yang memang ambil peluang untuk minta hikmah. Dan juga samalah di rumah Allah. Siapa yang selalu datang rumah Allah, istiqamah dan ambil masa lama iktikaf, dia kalau nak ambil masa lama siang iktikaf susah, sebab siang kita nak pergi kerja. Subuh tu, kalau sekarang dah lambat subuh lagi kan, berdebar dah hati ni, lambat ni. Tapi waktu yang kita boleh bagi lama masa ni lah, maghrib isyak. Nak pula maghrib isyak ni pula waktu permulaan hari. Permulaan hari bagi orang Islam. Ini hikmah juga ni. Ramai orang tahu tapi tak memahami. Kalau dia faham, dia jaga permulaan hari. Maghrib isyak ni antara, kalau boleh disebabkan dari segi tenaga tu, maghrib isyak ni waktu fresh. Kita dah penat-penat letih balik kerja asar tu, balik letih lah. Patut kita kena lawan keletihan tu, lawan datang dan iktikaf lama sikit, sebab kita dah lama kat luar. Dia tak boleh datang masjid celup-celup lah. Dia tak boleh, dia main celup-celup tak jadi. Sebab tu ada iktikaf. Apa dapat? Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ni surah Innama ya'muru masajid Allah. Ramai orang tahu tapi tak faham. Hidup sekarang nak hilangkan debar lah, takut lah Ustaz aku jadi ke depan ni. Tahulah cara datang masjid. Sebab apa? Siapa datang masjid, Allah hilangkan takut. Lam yakhsha illallah. Allah cabut pasal takut dalam diri. Tak cukup dengan itu, Allah bagi pula fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Bagi pula petunjuk, hikmah. Duduk iktikaf, dengar majlis ilmu. Sambil itu nampak macam tak ada kaitan dengan urusan kita kat luar sana. Sebenarnya kita duduk di sini, urusan kita di sana sedang diaturkan oleh Allah Ta'ala. Allah hantar malaikat. Jangan kita ingat kita buat semua. Mana kita banyak staff kan, tapi tak nak guna, jangan. Ramai orang nak dengan diri dia sendiri, nak dia kata bersungguh-sungguh, sedangkan dunia orang nak bagi. Tapi siapa yang bagi masa ke Allah, Allah bagilah dunia kat dia. Ada kategori orang pergi cari dunia, cari kan Allah, tapi belum tentu dapat. Tadi hikmah menung, pergi Mekah di Madinah tengok hikmah, minta masjid. Jadi hikmahnya berantung banyak-banyak. Masuk syurga memang kena izin. Tak kisah siapa pun, ada izin masuk. Dia panggil tasrih. Ada syafaat. Itu syafaat lah. Beratur gitu, dia tengok buku amalan. Lulus, masuk. Tengok tak ada, tak boleh masuk. Jadi syurga di Raudhah memang beri dia masuk tu. Sebidang tanah itu memang akan ada dalam syurga, kata Nabi SAW. Siapa jejak kaki dalam tu memang masuk syurga. Jadi berbondong-bondong manusia nak masuk syurga memang. Tapi sekarang masuk mana apps, tengok okey, boleh masuk. Tapi susah sekarang ni, makin susah setahun sekali. Tapi Nabi kata kalau jumpa juga Raudhah, nampak? Nabi disebabkan juga, kalau jumpa juga singgahlah, datanglah. Itulah majlis zikrullah, majlis ilmu sekalian. Dan dia bukannya ada setiap masa, dia ada bila kita mulakan dengan
dengan ada pengajian lah. Oh, duduk saya nak tunggu duduk taman syurga, tak jadi. Tak jadi. Buat usrah, buat pengajian, jadi taman syurga. Jadi beruntunglah siapa yang awal hari ni maghrib isyak tu duduk taman syurga, konsisten sampai mati. Menunjukkan dia serius nak masuk syurga. Habis. Tengok selalu ada ni, kenapa saya nak masuk syurga sebenarnya? Tahu dengan amalan tak layak, dengan diri tak layak. Habis tu saya nak layakkan kat dunia supaya Allah nampak saya ni sungguh-sungguh nak masuk syurga. Kat mana? Taman majlis ilmu. Majlis ilmu memang kena sebab apa? Dia faham ni kena hikmah. Dia bukan sekadar datang majlis ilmu menunjukkan kita nak masuk syurga. Malah kalau kita niat turun daripada rumah kita ke pada mana datang, niat kita solat 1, 2 nak menuntut ilmu, nombor 1 menuntut ilmu dan beribadah lah. Sepanjang langkah tu Allah permudahkan jalan ke syurga. Bukankah kita beramal nak masuk syurga? Ini menunjukkan kita akan nampak siapa beramal faham tak faham, dengan faham atau tidak. Kalau dia faham, dia akan jadi orang cerdik. Dia akan jaga waktu-waktu yang penting. Maghrib isyak ni tak panjang, sejam lebih, kurang lebih. Nah, dibanding waktu lain yang kita banyak kat luar sana, kita takkan boleh spend time dengan Allah Ta'ala solid 1 hour straight di rumah Allah. Tak boleh. Melainkan ada program ataupun ada majlis yang mulai ke, ataupun kita sendiri itikaf datang majlis duduk. Tapi siang lagi takkan berlaku, melainkan kita memang nak buat lah. Tapi tunggulah nanti bulan Ramadan ni memang itikaf ramai lah. Tak tahu nak pergi mana lah. So nanti nampak dah banyak syuhada nanti. Para syuhada bergelimpangan dengan masjid lah. Itu dengan rela hati datang masjid. Tapi itulah jemaah sekalian, datang usahakan letakkan diri dan beruntunglah Allah pilih. Bukan senang, bukan senang. Nak jadi kelaziman, nak mulazamah, nak melazimi imarah rumah Allah dengan kita dirikan solat dan imarah majlis, bukan senang. Tanpa perlu ada apa-apa yang penting. Dan kita dah nampak bahawa solat dan ilmu itu dah penting. Tinggal lagi waktu-waktu ketika ada didatangkan dengan tuan-tuan guru yang hebat ke apa ke, kita yang dah steady, yang dah konsisten dia maintain lah. Sebab dia memang daily life dia dah jadi rutin, dia dah jadi wirid hidup dia, wirid dia dah jadi rutin. Bila jadi rutin, jadi sebati. Bila jadi sebati, barulah pahala tu betul-betul solid sebenarnya. Jadi sedang jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Jadi itu adalah pesanan yang penting untuk kita tanamkan dalam diri kita, bahawasanya kita kena letakkan waktu awal waktu kita ni maghrib, isyak, kita kena reserve untuk develop balik kita punya energy, kita punya fokus. Sebab tu datang ni hikmah begitu, hikmah datang. Apatah lagi di kita ada imarah majlis ilmu pula, alhamdulillah, lagi bagus pula, alhamdulillah. Jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, khair. Dalam perbahasan syarah kitab Sifat 20 yang kita bawakan dalam perbahasan kita, yang ini karangan Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nikwan Hafizahullah Ta'ala alaih. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau, seluruh keluarga keturunan beliau ditempatkan di kalangan orang beriman dan masukkan syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada semua yang menusuri pengajian ini, insya-Allah kita merujuk pada kitab perbahasan beliau. Dan beliau adalah guru saya dan beliau ketua jabatan Usuluddin di Universiti Sultan Azlan Shah, dan diberikan izin lah untuk menyampaikan kajian beliau ni. Sambil itu saya kaitkan sekali dengan syarah hakikat kehidupan. Dia sekali seiring dia lah. Dan kita bincangkan apa yang dari sudut pandang beliau dalam qalam musannif, kata-kata penulis, kata penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Akidah adalah tumpuan utama wahyu ilahi kepada setiap nabi. Akidah adalah tumpuan utama wahyu ilahi kepada setiap nabi. Kajian kita ni adalah menumpu kepada perbahasan akidah, sejarah dan kupasan pendekatan akidah.
Dan dimulakan dengan kata beliau, akidah adalah tumpuan utama wahyu ilahi kepada setiap Nabi, daripada Nabi Adam AS sehingga Nabi Muhammad SAW. Utama yang disampaikan adalah itulah risalah kebenaran, risalah tauhid, yang mana menyeru manusia, umat manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Penumpuan diberikan supaya setiap umat selamat dan sejahtera dalam kehidupan mereka sepanjang zaman. Untuk mendapat kesejahteraan itu tidak lain tidak bukan hanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kembali mengesahkan, mengenal Dia. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya saja dengan ingat Allah. Ingat bil makna kenal. Pengajian dalam kitab sifat 20 ni adalah kajian untuk mengenal Allah SWT. Dan jemaah sekalian, suka diingatkan pada diri saya dan semua yang mendengar, jangan ambil mudah dengan mengenal Allah. Barang depan mata pun belum tentu kita kenal. Ini kan yang kita tak nampak dengan kasat mata kita. Kita kena letakkan keutamaan. Nak hidup, nak mengenal Allah. Kalau tanya, kalau nak bagi result, baki hiduplah. Kita cakap baki hiduplah. Memang kita ni berbaki tak tahu bila. Dia tak kisah tua muda ni. Kita sedang berada di fasa penghujung, finale. Kan? Finale ni maksudnya ada Nabi lah. Berapa tahun? Wallahualam. Tapi singkatlah. Jadi kalau tanya apa nak buat pada fasa-fasa akhir, kau tanya lah. Azam nak kenal Allah. Azam untuk kenal Allah. Saya dah kenal Ustaz. Apa bukti kamu kenal? Tu saya solat, saya beramal. Iblis solat, beramal. Mana lagi lama iblis dengan kamu? Kemana iblis kenal? Kalau kata dia kenal, mana iblis kenal? Kafir. Kalau kata kita sangka kita kenal dengan aku dah solat. Bila aku dah solat, mana perlu kenal aku? Perlu kenal kan? Sebab apa? Sebab nampak amal tu dengan diri, bukan dengan Allah. Beramal rasa dengan diri kan? Padahal berdiri pun kita tak boleh kalau tidak ada bantuan Allah SWT. Itu kan kalau tak kena sifat Allah tu, kita nampak sifat kita. Contoh hidup. Hidup saja bukan kita. Kita dihidupkan. Tapi manusia makhluk ni apa? Mati, tiada. Jadi kita hidup ni dengan Allah. Apa maksud dengan Allah? Dihidupkan. Dia kata dihidupkan, rasalah terima kasih. Bukan rasa aku beramal, aku buat itu, aku buat ini, sehingga rasa mulia pula. Setengah tu beramal sampai rasa mulia. Bukan nak muliakan Allah, rasa mulia kita. Faham? Dia beramal sebab tu nak ngaji tasawuf, tauhid dan tasawuf. Dia beramal tu cuma sekalian. Nak pula ada amalan-amalan khusus. Dia dapat ni, saya dapat amalan yang khusus ni. Dia rasa special. Dia rasa special salah. Ini orang lain tak dapat ni. Ini aku dapat. Dia rasa dia special habis. Sedangkan hidup ni nak rasa Allah yang special, Allah yang mulia. Kali Allahu Akram. Nanti jawab Ramadan Mubarak, Allahu Akram. Dia jawab gitu, jawab balik Allah yang mulia. Ya Allah. Upaya akhir zaman yang kita kena tumpukan balik supaya kita kenal, ya Allah, bagai aku benar-benar mengenalimu. Apa cara mengenalimu? Rasa bergantung sepenuhnya kepada-Nya. Apa tanda anak kenal bapa dia? Dia tak berenggang dengan bapa dia. Apa tanda anak kenal mak ayah dia? Dia tak berenggang. Masa berenggang ni, walaupun tak depan mata, dia akan sejak-sejak nak tanya abi dia dululah, nak tanya mak dululah. Sebab dia tak ada apa kan. Boleh tak beli ni, boleh tak, dia fikirannya abi umi tak fikir lain. Nak keluar minta izin, nak beli barang kena minta, nak pergi jalan kena minta hantar. Dia tak boleh buat sendiri. Walaupun dia boleh berjalan, dia boleh bermain, dia boleh buat apa saja, tapi wajah ayahnya, ibunya ada di mana-mana. Ni kena tanya mak dulu ni.
Kalau nak beli barang apa, dia tak ada duit. Katalah sampai ke sudah tak ada duit, ayah dia nak kerja dengan ayah dia, lagi cantik, lagi itu. Ayahnya bos. Sampai ke sudah berharap kat ayah dia, betul, aku yang bagi duit kat kamu. Betul. Dan kalau kita nampak semuanya itu datang daripada Allah Ta'ala, ciri orang yang mengenal Allah Ta'ala, dia tidak akan terlepas wala manja minallah illa ilaih. Itu yang saya dapat, saya selalu baca mukadimah ni, silsilah dapat daripada mantan mufti Negeri Sembilan, Datuk Dr. Yusof sebut samahah, Dr. Yusof, ketika saya sebelum just nice, sehari sebelum COVID, PKP close down, total close down lah, total lockdown, lockdown. Besoknya lockdown. Saya tanya, saya bersama dengan sahabat saya dan tolong bawakan depan antara sahabat saya ni, bawa jumpa. Kita pun minta, kita jumpa dengan orang alim ni, dua benda. Pertama minta doa, kedua minta nasihat ataupun ilmu ni. Minta doa, doakan saya, minta doa. Minta nasihat apa ketua ilmu, bila jadi mufti ni bukan senang. Saya cakap soalan saya, Tok, ada apa-apa malam ke? Nak beramal jadi mufti bukan senang. Nak mikir fatwa lah, masalah, dia diam betul, dia suamalkan. Itulah kalimah hauqalah pada hadis Nabi SAW, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambung, wala manja minallah, waw lam alif mim nun jim alif, wala manja minallah illa ilai alif lam yaha, wala manja minallah illa ilaihi. Maknanya bila masa di mana-mana. Apa maksudnya? Tidak boleh tidak lari daripada Allah, kena dengan Allah. We have no choice. Kita tak ada peluang lain. Kalau kita rasa kita boleh sesat-sat dengan kita, belum kenal. Kan saya berusaha. Memanglah kita berusaha. Macam anak tadi lah konsep dia. Anak tu memang dia boleh buat apa dia nak, tapi dia tidak boleh buat without permission. Dia tak boleh buat sesuka hati dia. Apa sahaja yang dia nak buat, mesti dia kena dapat permission, minta izin. Silap hari bulan, kalau ayah dia tahu buat benda belakang-belakang, kemudian tak setuju, putih mata anak tu. Abah tak setuju. Ada satu viral tu, dia masuk mentor budak viral kot, lelaki tu. Dia nak buat surprise dengan mak dia, pergi buat uji bakat mentor. Tak beritahu mak dia, pergi uji bakat, dapat. Kau nak buat surprise lah. Kau mak dapat mentor ni, kau jangan nak mengada, jangan masuk. Okey, tengah live on the spot. Okey, tak jadi. Okey. Budak lelaki, baguslah, taat. Kau jangan terus masuk, kau belajar dulu, jangan apa ni kan. Mak and baby kau dah telefon kan. Ya, okey mak. Bayangkan. Maknanya begitu je mas sekalian. Jadi penumpuan diberikan supaya mereka, umat, selamat sejahtera dalam kehidupan sepanjang zaman. Kita ni selamat sepanjang zaman hidup kita. Nak selamat dengan Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Macam mana kita nak rasa selamat dengan Allah? Sebab kita tak kenal Allah, kita lebih kenal makhluk yang menjaga kita. Ada pengawal keselamatan, baru rasa selamat, lega rasa hati. Hati-hati. Allah takdirkan saya ni belajar sikit-sikit bidang architecture. Setakat arkitek-arkitek yang tersohor ni, dalam dan luar negara, mereka memang kurang berminat dengan garden konsep ni. Garden. Tak ada pasang grill. Tengok design architecture ni. Kalau pasang grill tu, dia pening serabut dah. Melanggar etika design. Kalau nak design grill pun kena design juga macam itu.
Itu satulah dari segi neighborhood pun akan, sebab kita design rumah yang bagus ni dia kena mesra neighborhood. Itu konsep kita design rumah. Kalau divide macam Putrajaya tu okey, dia divide dengan pokok-pokok. Dia kena rumah kena macam itu konsep. Tapi ialah dengan keadaan sekarang, nak ceritanya selamat, tak salah nak ada security kerja dia kan. Tapi rasa selamat bila ada dia. Lega hati. Dia pun tidur. Nasib balik. Kita yang paling banyak keluar, paling banyak masuk. Paling banyak keluar, paling masuk. Kadang balik malam. Kita tengok dia pun syukur macam itu. Nak jaga macam mana? Banyak kes kan, siap lambai macam ni dia orang. Pecah masuk lah. Lambai kat CCTV. Jadi senang cerita, kalau nak bagi jaga, bagi anggota yang bersenjata lagi. Baru tahu pistol. Ni pistol pun tak ada, apa pun tak ada. Kalau fikir dia nak kejam macam mana. Kalau yang masuk tu guna pistol, jaga apa? Dia boleh tengok lah, jaga, tengok macam ini macam keadaan yang tidak sepatutnya berlaku, dia boleh lakar. Tapi kadang dia pun manusia, dia pun lemah. Tu nak selamat sejahtera, itu nak tak nak mesti kita berpaut dengan Allah SWT yang maha hidup, yang maha melihat anak-anak kita. Sebagai contoh, depan mata kita, kita bolehlah rasa selamat dia. Kita tengok pandang, jangan main tu, menjatuh ni tekan. Nanti dah kalau dia tak ada depan kita, siapa nak jaga? Macam mana nak rasa selamat nanti kalau kita tak kenal Allah yang maha menjaga, Allah maha melihat? Tapi ramai orang tahu tapi tidak faham. Sebab tu sifat Allah ni bukan hafal. Tidak ditanya nanti soalan kubur tu, tapi ditanya siapa Tuhan kamu tu. Memanglah tak ditanya apa sifat Allah yang pertama, kedua, ketiga. Tapi dia tanya man rabbuka. Itu nak jawab nanti, adakah hidup kita ni sejahtera dan selamat apabila kita dah menjiwai sifat Allah itu. Memang syariat manusia jaga, tapi kita lebih yakin Allah yang menjaga. Sebagaimana kisah semut dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Masyhur kisah. Nabi Sulaiman alaihissalam itu kerajaannya mulkan la yang bagi li ahadi min ba'di. Kaya raya di masa dia. Kalau kita bekerja dengan orang yang duit banyak, tuan-tuan, jenis cop duit pula tu. Apa kerja dia tu? Kerjanya cop duit, hilang duit. Hilang duit. Tak habis duit, tak habis. Kita confident dah. Tapi semua tidak. Ketika Nabi Sulaiman AS minta untuk takbir urus makan minum semua, makanan semua, baginya roti, tak dimakan semua tu, separuh simpan. Apa hal kamu simpan separuh, besok kau nak bagi? Semua kata apa? Aku takut kau lupa. Manusia lemah. Selama ini yang jaga semua Allah, direct Allah jaga. Tak ada perantara. Cuba tengok binatang. Sebab tu Allah suruh tengok binatang. Tengok binatang yang melata. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tengok binatang yang melata. Tak ada lagi binatang yang penyandar tak dapat makanan. Tak ada lagi. Penyandar. Kenapa kucing payah makan sekarang? Tak ada. Siapa orang berbesar hati nak bagi makanan kucing. Kucing tak fikirkan makanan dia, kita fikirkan buat kilang kucing. Friskies lah, Whiskeys lah, apa-apa makanan yang kita tolong buang tu dia. Ada kucing memikirkan makanan dia? Tak ada. Patutnya kita tak payah benar-benar nak buat makanan kucing. Harimau ada mikir sekali makan. Kau tengok kat zoo, kalau kita tengok kat zoo makan dia, kita kata, kalau aku nak bagi dia makan ni, bahasa Perak kata tumpuk yuk. Bukan seekor, 10 ekor sekali makan ayam. Kena ada Maybank Foundation, nak kena bayar si Pak Belang nak makan.
Ada ni kita fikir kan, harimau apa lah nasi harimau kat hutan sekarang ni. Tuan-tuan tak risau harimau makan apa kat hutan sekarang. Kat hutan belantara tu, tak apa ada kat dalam tu. Kita tak risau ke dah binatang mati ke apa ke. Pokok-pokok, tuan-tuan tengok pokok-pokok. Ada kita fikir siram ke tidak. Pokok-pokok kat bukit sana. Jangan kata sana, pasu depan rumah kita mati pokok. Kita tukang jaga mati. Allah SWT jaga, sejahtera. Dia tengok kembang elok. Saya masuk kawasan sini, Allah rimbun. Mana ada orang siram pokok? Adalah kadang-kadang kan. Tapi kalau dah besar panjang macam itu pokok, mana ada disiram dah. Berapa hari nak makan nak siram pokok tu? Tak ada, hujan tu pun zasul, sekali basah, selesai. Tengok. Itu maknanya akidah sejahtera. Tu sejahtera, tu tumpuan tu. Sebab tu bila sejahtera ni umat, barulah beramal dengan aman. Beramal tu aman dia. Ni kadang beramal tu tak aman. Bila solat juga kan. Tapi air macam worry jugalah. Air pun worry jugalah. You punya worry itu, risau itu bukan sebab you tak beramal, tapi you tidak mengenal. Kadang ada macam itu kan. Amalan ni kalau kita lihat 10 tahun selepas hijrah 13 tahun Nabi di Madinah. Sirah mencatatkan bahawa Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun berada di kota Mekah. Semata-mata nama akidah tengah. Kalau divide by 2, lebihnya 13 tahun, lebih 3 tahun di Mekah adalah tauhid. Dia memang sama kuat tu. Kalau ikutkan sama banyak iman, amal. Tapi lebihnya cenderung kuat akidah. Jadi orang beriman pasti beramal. Orang yang solat itu, ya Islam dia. Islam dia itu sehingga dia rasa sejahtera ketika solat. Allahu Akbar. Allah lega dengan solat ni. Allah. Ada orang solat pun tak lega juga. Patutnya solat tu lega. Dia tak ada istilah bila Allah nak tolong. Tak, dengan solat Allah tolong. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Minta tolonglah dengan sabar dan solat. Sabar tu kenal Allah. Solat tu buatlah suruhan Allah. Kenal dan beramal. Kenal dan beramal. Kalau kamu kenal, kamu beramal. Kalau kamu beramal, pastikan kamu mengenal. Kerana ada orang beramal ikut-ikut saja, taklid. Orang yang solat, dia solat. Orang yang puasa, dia puasa. Betul lah, baguslah. Tapi bila dia kenal, dia solat dengan penerimaan hatinya yang sejahtera. Sebab apa? Sebab dia dah yakin bertuhankan Allah yang Maha Kaya. Dia datang, memang dia willing untuk solat, dia willing. Sebab dia telah dijaga oleh Allah yang Maha Hidup, tak mati-mati, yang Maha Melihat. Nampak? Ketika ditanya almarhum Muhammad Ali, peninju heavyweight dunia, tuan search conversation, ditanya di mana dah, CNN ke apa, who is your bodyguard? Tuan-tuan cek Muhammad Ali dalam satu conference ke ataupun apa, dia ditanya oleh interviewer tu, who is your bodyguard? Tahu Muhammad Ali jawab apa? My bodyguard is can see but no eyes, can hear but no ears. My bodyguard is your bodyguard. See, dia nak pakai bodyguard, bodyguard pakai dia. Dia nombor orang. Siapa lagi mana pernah kalah 5 kali kat silap kalau baca dia punya ni. Jadi rasakan, bayangkan dia. Sebab tu Allah muliakan dia ketika dia meninggal. Satu dunia bagi respect. Satu dunia bagi respect. Sebab apa? Dia berani buat satu pengakuan, confession di tengah-tengah masyarakat dunia. Dia memperkenalkan Allah SWT. Tiada berbelah baginya. Sepadu tumbukan dia dengan begitulah dia menumbuk soalan-soalan yang bila bertanya siapa yang berkaitan tentang Allah. Dia jawab tepat. Who is your bodyguard? My bodyguard is can see but no eyes. Boleh melihat tapi tak ada mata. Tengok. Boleh mendengar tapi tak ada telinga.
Ketika dia masuk Islam umur 35 tahun dia masuk. Di interview lagi, apa nak buat? Dia bencin awal. Masuk Islam dia bencin. Dia menumbuk orang sejak umur 21. Boleh baca biografi ni. Umur 21 dah menumbuk orang. Menumbuk lah, saya bahasa kan. Dia menumbuk bukan free tu, berbayar juta harta dia. Ketika dia masuk Islam tu, Allah bagi dia tenaga dan harta solid. Tenaga pun solid, umur 35. Harta bilion. Tapi ketika tu dia tidak lalai untuk memperkenalkan Allah kepada umat. Dia tanya, orang tanya nak buat apa ni lepas bencin dia. Tahu dia jawab apa? Oh, saya tengok jawapan solid. Dia jawab apa? Ready to meet God. Umur 35. Kalau ikut tanya tu dia jawab macam ni, saya pencin ni, saya akan buat training center, saya akan buat team, saya akan develop macam-macam kan. Tapi dia jawab, bersiap sedia jumpa Allah. Memang betul-betul tuan, Allah panggil dia keadaan dia bersedia. Allah isyarat kan? Belum kan? Saya bagi isyarat, saya belajar. Baik. Olehnya demikian, akidah yang teguh dan mantap menjadi dambaan kepada setiap manusia yang bergelar diri sebagai mukmin kepada Allah SWT. Jadi akidah ni mas sekalian memang dambaan kita. Kita nak beramal, kita semua nak beramal. Seronoknya dapat beramal. Kita dengar orang tu boleh beramal ni, boleh beramal, kita seronok kan. Lagi seronok kalau kita dapat akidah yang selamat. Seronoknya kan, macam mana berakidah yang tegak, teguh, mantap, padu. Malah kadang-kadang manusia bagi alasan, nak macam mana Ustaz, hati saya dah serapuh bawang, turun naik. Dia main alasan lagi. Memanglah kita punya iman turun naik senipis bawang, tapi Allah bagi tugas dekat kita untuk jaga iman agar turun naik, naik, turun naik, 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 turun naik, 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 naik. Macam itu. Memang turun juga, tapi dia naik. Turun sekali, naik 2 kali. Turun sekali, naik 3 kali. Turun sekali, naik 5 kali. Macam itu. Sampailah naik, rasa nak turun tu dah jauh dah. Akhirnya dia, Allah akan wasabbit aqdamakum. Allah tetapkan hati dia. Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala din wa ala ta'ati. Allah tetapkan pendirian dia. Dia tak ada dah. Ya ke, tak ada. Ini tugas kita sebagai orang awam. Nabi SAW, para anbiya memang naik, tak turun-turun. Kita kerja turun, jangan naik. Kerja turun, kerja naik. Tapi turun tu, bukan turun sampai turun, naik memang sama. Tidak. Turun, naik 3. Turun mungkin satu stage. Naik 5, turun 2 lah. Naik 10, turun lah 5 sikit. Dia bukan turun naik, turun naik, turun naik. Jangan salah faham. Baik. InsyaAllah. Baik. Baik dalam insyaAllah. Cuma kita buat kesimpulan insyaAllah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله رب العزيز والصلاة على سيدنا وبعض مقام إنك لا Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang mulia Allah Taala. Kita buat kesimpulan pada perbahasan kita pada malam yang berbarakah. Kita masih membincangkan pada rujukan kitab Kajian Sifat 20 Sejarah dan Kupasan Pendekatan Akidah. Dan kita masih membincangkan kata penulis qalam musannif, yakni Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Wan hafizahullah taala. Kitab ini mensyarahkan, membincangkan perbahasan tentang sifat 20 Ummul Barahim, induk pada sifat 20, dan membincangkan tentang sejarah akidah dan pendekatan-pendekatan perbahasan akidah. Dan kita sedang bincangkan mukadimah dia, kata qala musannif. Dia sambung sikit, lalu kita buat kesimpulan. Kata beliau, akidah adalah kunci kebahagiaan seorang hamba Allah SWT di dunia dan akhirat. Tanpa akidah yang benar, tepat dan jelas, segala amalan yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT. Antara tanda amalan seseorang itu tidak diterima oleh Allah SWT adalah apabila dia tidak mampu menikmati amalan itu. Amalan itu dinikmati ketika mana je mas sekalian? Ketika menghadapi ujian kehidupan. Amalan bekalan. Ini kita belajar untuk faham tentang kebijaksanaan, hikmah. Bila kita kaji hakikat kehidupan, kita belajar hikmah. Kita beramal bekalan. Lepas tu kita jangan rasa kita beramal, beramal. Ya, bekalan betul. Masuk dalam bekal. Bekal tu maksudnya apa? Nak bawa amal. Time bila nak bawa? Nak bawa pergi mana? Bekal. Dua keadaan. Bekal nak mati. Sebelum mati, iaitu bekal untuk hadapi masalah dan ujian kehidupan. Orang yang ada bekalan, amalan diterima oleh Allah, dia jadi pahala. Syarat ataupun dikira amalan tu dia convert jadi pahala. Pahala tu jadi bekalan kita sendiri. Pahala ni, sifat pahala adalah menghilangkan ketakutan, menghilangkan keresahan. Itu sifat pahala. Falahum ajruhum inda rabbihim. Maka pahala yang banyak di sisi kamu. Apa ciri orang banyak pahala? Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Tiada ketakutan, tiada kebimbangan akan perkara buruk yang berlaku pada dia. Dan ayat ini ketakutan untuk mati. Orang yang banyak bekalan, Allah bagi terima amalan. Dengan apa terima amalan? Utama dia diterima tu akidah dia kena jelas. Amalan itu di segi fiqhnya, itibak dengan Nabi SAW, itu dia nampak rukuk dia, sujud dia, perbuatan dia. Dia tengok manhaj mana, tengok mazhab mana, kita dah nampak, dan kita kena betulkan amalan itu mengikut apa yang telah digaris pandukan. Okey, yang tak nampak hati. Takbir ke mahram, ni sunat.
Tapi ketika Allahu Akbar, hati dia merasa Allah besar ke besar lagi selain Allah. Itu nama. Nah, macam mana nak tengok? Macam mana nak tengok? Ini antara kita dengan Allah. Macam mana? Allah uji sekali lagi. Allah bagi masalah isteri, masalah anak. Sekarang boleh lah. Sekarang ni bukan kata sekarang ni. Maksud sekarang saya bawa isyarat cerita setengah orang tu sekarang boleh lah dia tengah beramal. Sekali dia konflik dengan isteri dia, pina kepala dah. Terasa besar masalah tu. Habis masalah duit terasa besar. Padahal kita dah i'tiqad dah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bila sebut Allah Maha Besar, semuanya lain. Tiada apa. Tiba-tiba bila bergaduh, pening kepala. Ini masalah ni. Aduh, ada. Dia membesarkan masalah daripada besarkan Allah. Sebab tu iman ni. Saya pernah nyatakan kat sini kepada saya pun. Tapi tak apa, kalau saya dah nyatakan ulangan, kalau belum mana saya nyatakan. Kita solat adalah menyatakan suruhan. Iman kat mana nak nyatakan? Ujian. Ujian menyatakan iman. Solat menyatakan suruhan. Solat yang benar-benar beriman ketika diuji, maka dia menjadi fahsya wal munkar. Dia komplimen. Baru kadang dia solat, tapi bila ujian terangkan. Terangkan dia. Kerana solat dia mungkin suruhan, mungkin tidak. Di situ kita akan identify. Selama dia solat sebab apa? Bila datang ujian dia, mulut tak jaga, mata macam-macam lah. Diri dia, perilaku dia tak terkawal, out of control. Hati-hati. Ni siapa yang akan uji? Allah. Sebab tu kita takut. Mantapkan iman, betulkan pengajian, kena Allah. Sebab imbang nanti kita sangka kita beramal betul lah. So kalau datang ujian, zaman sekarang takut nak tengok. Kadang-kadang dia boleh tulisan tu, ya Allah, Nabi dah kata dah, falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi kata apa? Kalau siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, tolong jaga perkataan. Cakap benda baik atau diam. Dia boleh tahan. Kalau boleh tahan orang beriman, dia tak nak kata. Kau tak nak kata apa-apa? Wallahualam. Aku tak tahu nak kata apa. Wallahualam. Ini ujian. Jadi amalan kita terima bila akidah kita mantap, jadi benar, tempat dan jelas. Dan kesimpulan ini, tanpa akidah yang benar, amalan tidak akan diterima Allah. Ilmu akidah Islamiah merupakan ilmu yang amat penting berbanding ilmu-ilmu Islam yang lain. Yang kita tengah bincang malam ni adalah ilmu akidah Islamiah, usuluddin, tauhid. Kalau kata nak wajibkan, memang boleh wajibkan, tapi kita tak sampai setara tu lah. Melainkan waktu datang pengajian yang wajib, pastikan ada amalan yang wajib kita buat, baru dia level. Kalau datang yang wajib, tiba-tiba yang ni harus, ini sunat, ini meninggalkan yang wajib tanpa ada yang wajib, hati-hati. Ini pengajian akidah wajib al-wajib, wajib bagi segala kewajipan. Mudah-mudahan kita mampu menunaikan kewajipan dengan sebaik. Wallahu a'lam. Itu saja. Mohon pemaaf pada saya ada kekurangan, terkasar kata tu kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan itu pada malam ini. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang guna tasbih kafarah dan salat. Subhanallah. Alhamdulillah. Bismillah. Wal 'asr lil ladzina amanu wa 'amilus salihati. Tawassul bil haqq wa tawassul. Wallahu a'lam bis-shawab.